4.2 ni berkaitan dengan arus arohan. Simple je. Okay, saya nak you baca, yang panjang-panjang tu you baca sendiri. Saya nak beritahu senang je. Kalau ada sesuatu konduktor, dia memotong flux magnet, dia memotong medan magnet, dia akan menghasilkan arus arohan. Okay, arus arohan tu dia bukan daripada sumber bateri ke daripada sumber mana-mana, tak ada. Dia memang tak ada sumber. Elektrik tu tidak ada sumber. Sebab tu kita kena buat arohan. Kalau you tengok ni, kita ada rod cuprum ni kan. Ini rod cuprum ni, dia tak ada sumber, dia tak sambung pada bateri pun. Okay? Dia tak sambung pada mana-mana punca kuasa, punca sumber. Jadi dia cuma menghasilkan arus elektrik yang kita sebut sebagai arus arohan. Dia pun sebut induced current. Okay, so apa bukti dia terhasil tu? Kita guna galvanometer. Okay, kita guna galvanometer untuk membuktikan, untuk menunjukkan kita bahawa yes, ada arus elektrik terhasil. Okay, so macam mana kita nak buat? Saya tunjukkan di sini. Sekarang ni kita ada konduktor. Dalam konduktor ni tidak ada arus pada asalnya, tidak ada arus elektrik. Tapi bagaimana dia terjadi? Dia kata apabila sesuatu konduktor dia memotong medan magnet, maka dia akan menghasilkan arus elektrik. Itu dia konsep arus arohan. Faham tak? Dan dia tak cerita pasal arah aliran. Dia tak cerita pasal arah aliran. Dia cerita pasal penghasilan arus tu. Itu Faraday kata. Okay? Untuk kisah pasal arah aliran tu dia cerita oleh orang lain pula. Oleh Lenz pula. Lenz law dia panggil. Hukum dia. Dan kali Faraday kata macam tu dulu. Okey, kembali balik. Jadi kalau kita gerakkan, sekarang ni ini magnet. Dia ada medan lah. Magnet tu ada medan macam ni kan. Jadi kalau kita sebut memotong, macam mana? Adakah gerakan C ke D tu memotong? Kita gerakkan C ke D macam ni lah. Kita gerakkan rod cuprum tu. Kalau kita gerakkan macam ni, dia selari dengan arah medan. Kita tak sebut memotong lah. Dia tak memotong masa tu. Jadi nak motong tu macam mana? Mestilah kita potong dia gerakan A ke B lah. Kita gerak A ke B. Nampak? Kita sama ada kita daripada A ke B ataupun daripada B ke A. Itu gerakan memotong medan magnet. Ini medan magnet ni. Ini medan magnet. So ini konduktor. Kita potong dia. Pak. Zap. Kita potong dia. Kalau kita gerak macam ni, kita tak potong. Kita kena buat macam ni barulah dipotong. Okay. So gerakan A ke B ataupun daripada B ke A. Okay, dalam kes ni, kalau kita letak tengah-tengah, kita gerak ke atas, dia panggil ke arah A lah. Kalau kita gerak ke bawah, dia pergi ke gerakan B. Boleh Okey. Ini dia nak tunjukkan bahawa berlakunya pemotongan. Ada gambar ajar lain nanti, dia akan tunjuk yang lebih detail lah. Okey So, apa bukti dia nanti bila kita gerakkan, sama ada kita gerakkan ke A ataupun kita gerakkan ke B, kita dapati bahawa jarum galvanometer ini akan terpesong. Okay, sama ada dia terpesong ke arah kanan ataupun dia akan terpesong ke arah kiri, terpulang pada gerakan kita. Okay, terpulang pada gerakan kita. Kalau kita buat AB macam ni, apa jadi pada gerakan tu? Dia akan jadi toing. Kejap kiri, kejap kanan. Sebab kita ubah arah gerakan memotong tadi. Okay, ini nak tunjukkan itu peringkat awal. Boleh Okay, seterusnya kita nak tengok lagi. Kalau dia tak bergerak memang tak ada lah. Kan? Kalau dia tak bergerak, ni kan ada pegun ni kan. Pegun ni. Kalau dua-dua pegun. Satu lagi nak beritahu. Tak semestinya konduktor itu yang bergerak. Tak semestinya rod cuprum tu yang kita gerakkan. Asalkan ada pemotongan. Sama ada kita gerakkan rod tadi. Mana ada pemotongan berlaku. Ataupun kita tak gerakkan rod. Tapi kita gerakkan magnet. Ini rod, kita gerakkan magnet macam ni. So, berlaku pemotongan juga. Maka bila mana ada berlaku pemotongan, maka terhasil arus arohan tadi. Ada dua keadaan Okey, so kena ingat yang itu. Okey, so kita buat ini samalah. Kalau keadaan magnet pegun, batu rod pun pegun. So ada hasil tak? So tak ada hasil lah. Kan? Kalau salah satu pegun, salah satu bergerak, dia akan ada hasil. So ini ada hasil. Ini ada hasil. Sebab salah satu bergerak. Ini ada hasil. Ini dia bergerak ke CD. Dia bergerak ke CD. So, CD pun tidak hasil lah. Tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Maknanya dia mesti memotong. Boleh faham Okey. So, bergerak dalam arah A, bergerak dalam arah B. Pegun. Ini pun akan terhasil jugalah. Sebab ini magnet pula yang bergerak.
So ada 4 keadaan ni dia akan menghasilkan bacaan. Sama ada ke kiri atau ke kanan, kita ada satu petua lain pula. Kita akan tunjukkan nanti. Baik. So you dah nampak konsep itu. Ini pun sama kalau kita guna radas yang berbeza. Yang ni radas yang lain sikit lah. Ini magnet, nampak ni. Ini kita guna magnet. Kita tolak dia masuk ke dalam gegelung yang kita sebut solenoid. So sama juga. Dia akan menghasilkan arus aruhan. Kita masuk. Ini gegelung, kita masukkan dia. Kita keluarkan dia. Kita masukkan dia. So masa kita keluar masuk tu, dia akan menghasilkan arus aruhan. Apa bukti dia? Jarum galvanometer ni akan terpesong. Sama ada terpesong ke kiri ataupun terpesong ke kanan. Boleh bayang tak? Okey jadi secara detailnya bagaimana dia berlaku akan diceritakan lagi lepas ini. Okey, so tak nak slow-slow kat situ. Itu gambaran awal supaya kamu faham. Ini dia. Okey boleh bayang Baik. Dalam keadaan ini konduktor ni ataupun kita guna apa ni? Kita guna dawai Kita guna dawai ni sebagai konduktor. Kita gerakkan dawai tu ke atas. Okey, kita gerakkan dia ke atas. Bila kita gerakkan ke atas, arus yang terhasil macam ni arah dia. Okey, arus terhasil macam ni. Lepas tu galvanometer ni dia terpesong ke situ, nampak? Daripada kosong tadi, asal dia kalau tidak ada pergerakan dawai, dia kosong. Tapi bila ada pergerakan dawai, arah ke atas dengan keadaan magnet U kat sini, selatan kat sini, so dia akan menghasilkan arah aliran arus ke sini. You boleh bayang. Kalau dawai ni kita tolak ke bawah pula. Kalau kita tolak ke bawah, maka arah dia akan terpesong ke sini lah pula. Boleh bayang tak? Maka arus akan bergerak arah sini lah untuk keadaan yang kedua. Untuk keadaan kedua. Yang keadaan ke atas, dia bergerak ke situ. Kalau keadaan ke bawah, dia akan pergi bawah macam ni. Nampak? Yang ini magnet yang bergerak ke atas. Magnet yang kita gerak ke atas. Seolah-olah macam konduktor ini kita gerakkan ke bawah. Betul tak? Keadaan dia sama. Konduktor tu kita tetapkan, tapi magnet kita bawa ke bawah. Ke atas. Seolah-olah macam konduktor itu yang bergerak ke bawah. Dia sama keadaan tu. Okey? Nampak dia terpesong ke arah sini. Arah terpesong tu bagaimana sebenarnya? Arah terpesong tu dia tunjuk di mana arah aliran arus datang. Contohnya kalau arus datang kat sini, dia datang kat sini, maka dia pesong ke situ. Dia tunjuk di mana di mana arah arus datang. Bukannya arah arus keluar, arah arus datang. Dah nampak dah. Dah nak datang. Dia tunjuk. Tu dah datang. Begitu. Maksudnya. Okey. Macam yang tadi tu, dia macam ni lah. Macam ni. Dia terpesong ke sini. Okey. Dia terpesong ke sini Dia tunjuk. Dia kata, arus sudah mau datang. Dia kata. Boleh bayang okey. Ini flux magnet ni. Ini flux magnet. Merujuk kepada garis-garis medan magnet yang melalui satu permukaan tertentu. Itu nama dia flux magnet. So inilah flux magnet. Dia satu, kalau kita bayangkan satu keluasan macam ni, so ini flux dia. Kalau kita bilang, kalau kita kira berapa flux ada 3, 6, 9. Contoh. So kita kata ada 9 flux magnet kat sini. Maknanya dia berdasarkan kepada satu ruang yang tertentu. Kalau kita tengok dia secara general, kita tengok ini, yang hijau ni, kita tengok kat sini, general ni, kita tak sebutlah flux magnet tu. Flux magnet ni pada keadaan yang tertentu. Kalau dia memang macam tu, dia dah ada, itu kita panggil medan magnet. Beza sikit lah, beza sikit. Kalau flux magnet tu dia lebih detail. Flux magnet tu dia lebih detail. Dia merujuk kepada garis-garis medan melalui suatu permukaan yang tertentu. Itu adalah flux magnet. Tapi kita belasah je kita sebut semua tak kisah. Kalau dia sebut konduktor memotong flux magnet. Betul juga. Kalau dia sebut konduktor memotong medan magnet. Betul juga. Sebab medan magnet tu ataupun flux magnet tu merujuk kepada medan magnet. Garis-garis medan magnet. Okey, boleh Okey, itu semua dari segi terms yang lebih prihatin lah Nanti you belajar peringkat yang lebih tinggi, dia ada perbezaan sikit. Sebab kalau melibatkan kira-kira, kita ada kena ambil tahu flux tu. Kalau melibatkan kira-kira. Sekarang ni untuk level ni tak ada kira-kira. Bila tak ada kira-kira, kita tak perlu tahulah setakat ni nanti you belajar lebih tinggi, nanti dia ada kira-kira, you kena tahu. Okey. Jangan pening dulu. Kan? Ini keadaan ni sama macam tadilah. Gegelung tadi. Kita masukkan magnet melalui ke dalam gegelung. So, dia akan memotong juga. Nampak? Konduktor ni akan memotong. Kalau satu
Kalau satu gegelung, kita ambil satu gegelung saja. Satu gegelung ni. Kan? Kemudian kita masukkan magnet dalam dia. Di satu gegelung, mana dia akan menghasilkan satu kuantiti arus arohan. Tapi you bayangkan kalau kita ada banyak gegelung. Satu gegelung tadi kita bawa banyak, lepas tu kita satukan. Jadi macam ni. Jadi kita sebut solenoid. Okay, bila kita sebut solenoid ni bermaksud dia banyak gegelung. Banyak gelung jadi kalau banyak gelung tu lagi banyak lah arus arohan terhasil. Itu sebenarnya dah bagi tahu hint satu. Bagi tahu dah faktor-faktor yang mempengaruhi arus arohan. Betul tak? Faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude arus arohan. Salah satunya adalah bilangan gegelung. Kalau kita tambah bilangan gegelung banyak, maka dia akan menghasilkan arus arohan lebih banyak. Okey, boleh bayang And then kalau kita tengok kat sini dia ada arah aliran dia ada aliran kita tak tengok dulu. Kita tengok kemudian nanti. You faham tu konsep dia tu bagaimana dia berlaku Kemudian kita akan tengok nanti. Okey. So di sini dia kata apa itu arohan elektromagnet? Arohan elektromagnet dikata ialah penghasilan DGE arohan melalui suatu konduktor apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor itu dengan suatu medan magnet atau sebaliknya, apabila konduktor itu berada di dalam medan magnet yang berubah. Nampak? Maknanya berlaku perubahan medan magnet. Tapi konduktor tu tak berubah. Konduktor tu tetap je macam tu. Tapi medan magnet tu yang berubah. Sama ada dia semakin besar ataupun semakin kecil. Medan magnet tu. Ataupun medan tu kekal, tetapi yang berubah adalah gerakan konduktor. Dua keadaan tu boleh berlaku arohan elektromagnet. Faham tak? Ke pening? Kalau pening saya ulang lagi sekali. Boleh harap-harap you baca tu you boleh faham lah. Okay? Ada dua keadaan yang berbeza di sini. Sebab dikatakan tu atau ni ada dua keadaan berbeza tu. Atau. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude. Faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude. Okey, salah satunya saya dah beritahu tadi. Okey, ini boleh buat kat rumah ni. Cubalah buat kalau you ada barang, ada LED. Okey, ada LED you cantum macam ni. And then ada PVC, pipe PVC. Kan? Ada pipe PVC. Lepas tu you lilitkan gegelung kat situ. Lepas tu letak magnet kat dalam dia. Beli magnet lah. Macam saya beli magnet ni. Allah Akbar kuat yang magnet ni. Ni magnet. Ni magnet saya beli. Dia satu-satu ni. Kuat magnet ni. You boleh buat eksperimen ni kat rumah. Beli je Shopee murah je ni. Ni magnet Okay, ni satu magnet. Okay, ni dia banyak. Dia kuat. Ni magnet. So you beli ni and then masukkan dalam PVC tu, kemudian buat apa? You goncangkan dia. Ini PVC kan? You tutup tu, kemudian you goncang. Kadang-kadang goncang gitu. Maksud bila you goncang, magnet tu akan medan dia tu akan dipotong oleh gegelung kat luar tu kan. So apa berlaku? Akan terhasil arus arohan. Lepas tu LED you akan menyala. Saya pun nak cuba buat nantilah. Saya dah beli magnet, saya benda-benda lain tak ada lagi. Kat rumah kan, kat sekolah ada lah. Okay, so nanti you boleh buat And then itu aktiviti ringkas untuk menunjukkan kehadiran ataupun terasanya medan tadi. Okay, ni tak ada apa. Ini dia. Sorry. Ini dikata faktor yang pertama dikata adalah bilangan lilitan. Mengkaji faktor-faktor. Yang pertama dikata dari segi bilangan lilitan. Ada yang 800, ada yang 400. Okay, ini 400, ini 800. So dikata macam mana dia nak buat. Yang ini mungkin dia guna yang 400 lilitan dulu. Guna 400 lilitan and then dia masuk kat sini, so dia akan dapat bacaan. Kemudian dia guna pula yang 800 pula. Guna pula yang 800. So apa jadi? Dia dapati bahawa dia akan lebih besar dia punya arus arohan yang terhasil bila diguna bilangan lilitan yang lebih banyak. Okay, so yang pertama. Yang kedua, kita nak gerakkan dia secara perlahan ke laju. Jadi gerakan dia tu, gerakan memotong tu, nak gerak perlahan ataupun nak gerak laju, zap, ataupun kita nak gerak slow je. So itu juga akan mempengaruhi. Okay, di mana kalau kita gerak laju, dia akan menghasilkan arus arohan yang lebih besar. Okay, ini penting kalau you boleh menguasai ni, you boleh menghasilkan tenaga elektrik sendiri kat rumah. Tak perlu lagi kita nak guna TMB. Kalau you boleh buat satu benda, satu benda yang boleh, asalkan magnet boleh memotong gegelung tadi, dia akan menghasilkan arus arohan. Tapi kena kawal lah, kena pandai kawal lah. Kena ada lah punya meter-meter tertentu tu untuk kawal aliran arus tu. Nanti kan you hasil banyak, sampai terlalu banyak, sampai meletup rumah you, janganlah kan. Jadi kena ada sistem kawalan dia, berapa had yang you nak hasil, begitu.
Okay. And then dekat sini, inilah. So kita tengok dua tadi. Yang pertama lagi dari segi gerakan relatif. Okay, gerakan relatif tu sama ada di laju. Okay, kalau laju bertambah, maka dia akan menghasilkan arus arwah yang bertambah. Arus arwah akan bertambah lah bila dia laju. Lepas tu, dia juga dipengaruhi oleh kekuatan medan magnet. Kalau kita guna satu kekuatan, ada beza dengan kita guna banyak kekuatan dia. Okay, so nampak bagi gerakan relatif antara solenoid ni sama jugalah. Okay, laju, gerakan, lepas tu bilangan lilithan dan kekuatan magnet. So samalah. So ini yang tiga perkara ini yang boleh menyebabkan kekuatan medan magnet itu lebih besar. Okey, ini microfaraday ni yang saya sebut tadi. Okey, Faraday yang menemui bagaimana elektromagnet ni transit. Sebab dia kata sini berjaya membina dynamo. Dynamo tu generator tu yang kita letakkan basikal tu. Zaman-zaman dulu pakai dynamo. Bila kita nak bawa basikal tengah malam, kita pun sentuhkan dynamo kita tu pada roda. So bila roda berpusing, dia akan memusingkan dynamo. So dynamo tadi akan menghasilkan arus elektrik wire akan sambung dekat main tu. So lampu akan menyala. Itu dulu. Sekarang dah tak pakai macam tu. Sekarang ni ramai dah banyak pakai bateri. Kan, switch on je. Bila nak guna switch on, nyala. Kan. Dulu kita tak pakai bateri. Dulu kita pakai dynamo tu. Tapi dia akan berat lah sikit. Kita punya tayar nak pusing tu berat lah sikit sebab dia nak pusing dynamo tu. Okay. So ini yang dia buat 1700. 1700 pada tahun ini. Okey, magnitude DJE akan bertambah jika lebih banyak garis medan magnet dipotong. Yes, betul lah tu. Jadi Faraday kata apa? Dia kata magnitude DJE arohan adalah berkadar terus dengan kadar pemotongan. Maksudnya kalau lagi cepat dia memotong, lagi besar lah dia akan menghasilkan arus arohan. Okey begitu. Okey, so untuk hari ni sampai kat sini. Banyak-banyak nanti you pening pula.